Hanan Umairah. Hanan Umairah. Muhammad Akmal Muhammad Ali. Muhammad Akmal Muhammad Ali. Muhammad Danish Muhammad. Muhammad Danish Muhammad. Tak ada. Muhammad Nakiuddin Rejab. Saya Bonda. Bonda. Ya. Saya Hanan Umairah. Tadi terkeluar. Okey, Hanan Umairah Zainuddin. Ya. Okey. Muhammad Syazmi. Saya Bonda. Nur Atira Osman. Saya. Nur Atira Muhammad Ali. Saya. Nur Ayu Atika. Saya. Nur Syahira Farha. Saya. Nur Liana Amran. Saya. Nurul Maisara Muhammad Yusof. Nurul Maisara Muhammad Yusof. Macam ni saya. Okey. Bonda kita orang 3 orang. Siapa? Tahu. Okey. Nurul Uzma. Saya. Zafri Hakim. Saya. Nurul Afika. Saya. Yusra Dini. Saya. Aina Amira. Saya. Muhammad Syamirul Rohaizam. Saya. Nur Ilya Baskish. Nur Ilya not. Elina. Ada saya. Nur Syafiq Daniel Hamzah. Saya Bonda. Syazwan Syami. Saya. Siti Aisyah Adnan. Saya Bonda. Siti Aisyah Syahbudin. Saya. Siti Nur Ain Muhammad Kamal. Saya. Umarul Siddiq Ismail. Umarul Siddiqi Ismail. Saya Bonda. Nur Alisha Muhammad Syaful. Saya. Saiful. Okay. Seorang lagi. Muhammad Danish Muhammad. Ya saya. Okey, semua datang. Okey, dalam kelas ni siapa je jaka idaman yang sedap baca doa? Ada tak yang boleh volunteer baca doa? Tak ada? Kat sekolah tak biasa baca doa? Ada tak? Okeylah, tak ada. Kita mulakan kita punya kelas petang ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey. Ni yang macam saya share tadi adalah tentang silibus HPD 119. You all nampak skrin besar ke skrin kecil? You all nampak skrin besar ke skrin kecil? Besar. Besar ke kecil? Besar. Besar Besar. Okay, betul. And then ni silibus. Macam yang Bonda beritahu hari tu, setiap orang kena pilih seorang dua orang. Okay. Okay, ni adalah link jadual akademik. Apa-apa perubahan ni jadual akademik, you all view kat sini. Yang kat bawah ni link subjek lah. Alright.
So, minggu ni kita more cover tentang topik tentang pengenalan diri. Termasuk hari ni lah. Hari ni Bonda tak letak tarikh dia 6. So, minggu depan konsep kendiri dah start dengan assignment group. You all dah pilih pair masing-masing ke belum? Belum. Dah. Ada yang dah, ada yang belum Dah. Ada yang dah, ada yang belum? Okey, Bonda pilih nama, nanti beritahu partner awak siapa. Bonda terus bagi tajuk Kita akan start dengan konsep kendiri, maksudnya lepas bulan puasa, kalau Johor kita cuti bulan puasa, 13 betul kita puasa. Okey, start yang minggu depan, yang Selasa tu kita tak ada kelas lah. Okey, sebab kita adalah bulan puasa, kita cuti 13, you all balik kampung ke apa? You all balik kampung ke duduk je kat sini? Balik kampung Bonda. Balik kampung. Lepas tu kelas online lah kan? Boleh kan? InsyaAllah boleh Bonda. Okay, so start dengan 20 hari bulan. Okay, Nur Nasuha Najiha. Saya Bonda. Okay, awaknya pair siapa Bonda nak tulis tajuk? Nurdiana University. Nordiana Rosdi Rashidi. Sekejap, boleh cek partner awak. Okay, awak dengan Nordiana Rashidi. So 20 bulan 4 Okey Boleh? Bonda. Okay, seterusnya Nur Azira. Ya madam. Okay, pair awak siapa? Saya tak ada partner lagi. Okay, tak apa. Pending dulu Tengok siapa yang belum ada partner. Okay, Adam Rabili. Adam Ya, saya. Rabili. Partner awak? Akmal Ali. Sekejap Akmal Ali. Okey, tajuk kumpulan awak dengan Akmal, potensi diri. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Biasanya kalau kita dalam kelas face to face boleh cabut undi, tapi yang ni tak boleh cabut undi lah Kita kira macam ni dulu. Aisyah Atira. Saya Bonda. Okey, pair awak Cah? Belum ada. Okey, awak pair dengan Nur Azira boleh? Boleh. Okey. Nur Azira dengan Aisyah. Minggu seterusnya 27 hari bulan 4. Tajuk you all konsep kepimpinan. Boleh? Azira dan Aisyah. Dekat je nama. Azira dan Atira. Boleh? Boleh madam. Azira boleh, ya? Saya Nana Sunat tapi tak ada tajuk lagi. Nasuha? Nasuha tadi kan boleh cakap konsep kendiri. Konsep ini okey. Awak konsep kendiri. Yang jejaka idaman tu potensi diri. Okey, boleh tunjuk balik. Tu. 20. Satu minggu 2 bulan. Clear? Hanan Umairah? Hanan? Ya Bonda. Okey, partner awak? Nur Atira binti Muhammad Ali. Sekejap, boleh cari nama dia.
Okey, tajuk awak pengenalan dan proses kaunseling. Boleh? Baik Bonda. 27/4 Boleh, boleh. Ha. Berapa bulan Bonda? 27/4 tu tajuk yang topik kedua, asas kaunseling, pengenalan dan proses kaunseling. Slide bonda gerak ke tak? Tak. Tak bonda. Patutlah. Sekejap. Tanya. Check entire screen lah. Okey, ni tadi link akademik. Bonda dah bagi kan? So copy ni. Link akademik dia ada syllabus. Okey. Bonda ulang balik Nur Nasuha dan Nurdiana konsepkan diri 20/4. Okey. Nur Azira Adam Rabili dengan Muhammad Akmal 20/4 juga potensi diri. Boleh? Ni. Boleh. Okey, seterusnya Nurdiana dengan Aisyah Atira. Sorry. Nur Azira dan Aisyah Atira konsep kepimpinan. Minggu seterusnya 27. Okey. Seterusnya Hanan Umairah dan Nur Atira binti Muhammad Ali. Nama lebih kurang ni Tajuk seterusnya ni. Pengenalan dan proses kaunseling. Dapat tak? Dapat. Tulis tau, jangan lupa. Bonda tak recall balik tu. Ingat balik you punya topik. Yang boleh tahu sampai tarikh tu you all kena present. Alright, seterusnya Muhammad Danish Muhammad. Ni nak Q. Awak pair dengan Nakiyuddin ke? Muhammad Danish Muhammad. Ya saya. Awak pair dengan siapa? Saya pair dengan Nakiyuddin. Okay, you all 4/5 prinsip dan falsafah kaunseling. Tulis tau. Asas kaunseling, prinsip dan falsafah kaunseling. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya Muhammad Syazmi. Saya bonda. Okey, Muhammad Syazmi pair dengan Nurul Uzma binti Hamzah. Nurul Rosma binti Hamzah. Uzma. Oh, Nurul Usma. Sorry, Rosma Mansur tak ingat. Okey, 4/5. Tajuk you all, ciri-ciri dan peranan kaunselor rakan sebaya. Boleh? Boleh bonda. Okey, Nur Atira Osman. Saya bonda. Okey, Atira pengen Nur Syahira Farha. Nur Syahira Farha. Okey, you all 25 Mei. Ciri-ciri dan peranan kaunselor 25 Mei. Sorry. Tadi Nurul Huzma dan siapa jakit nama tadi? Syazmi. Muhammad Syazmi kan? Yes. Tajuk awak tadi peranan kaunselor efektif Okey. Awaknya efektif. Nur Atira dan Nur Syahira baru kaunselor rakan sebaya. Boleh? Boleh bonda. Okey, seterusnya Nur Ayu Atika. Saya.
Okay, Nur Ayu Atika pair dengan Jafi Hakim. so 25 I bulan 5 dengan siapa Atika? Jafi Hakim. Syafi Hadi. Jafi. Apa nama dia? Jafi Hakim. Oh, Zafri Hakim. Okay, tajuk you all berdua. Etika kaunselor Etika kaunselor dan kaunselor dekat sebaya. Boleh. Nurliana Amran. Ya, saya. Liana pair dengan Nurul Maisarah binti Muhammad Yusof. Nurul Maisarah binti Muhammad Yusof. Okay. Tajuk you all 8 bulan 6 Pengenalan komunikasi. Okey. Okey, seterusnya Nurul Afika. Saya. Nurul Afika Syahira. Saya. Partner saya Yusra Dini. Oh bagus, nama sebelah-sebelah. So you all 8 dari bulan 6 tajuk jenis-jenis komunikasi. Okay. Okey, nanti yang grup pengenalan komunikasi tu you all jangan ambil topik jenis-jenis tau. Nanti ambil topik orang lain. Oh, komunikasi je. Jenis-jenis komunikasi biar grup lain Sebab dia berkait tu. Nanti mesti ni. Okey, seterusnya Aina Amira. Saya Bunda. Aina Amira pair dengan Tak ada partner lagi. kejap Bunda bulat dulu kejap. Okey, Muhammad Syamirul. Saya Awak pair dengan Syazwan Syahmi. kejap. So tarikh you all adalah 15 bulan 6. Okey. 15 bulan 6 tajuk definisi remaja dan rakan sebaya. Okey. Presentation ada markah Markah banyak. Okay. Belum masuk assignment lagi. Okey, seterusnya Nur Elina Balkish. Saya Bonda Elina partner dengan Nur Syafiq Daniel. Nur Syafiq dia ni. Okey, awak berdua 15 bulan 6. Tajuk perkembangan remaja dan rakan sebaya. Okey Bonda. Okey, Siti Aisyah Adnan. Ya Bonda. Saya partner dengan Siti Aisyah binti Syahbudin. Oh, nama sama So you all 22 bulan 6. Okey, baik. Tajuk motivasi diri. Motivasi diri. Okey. Terima kasih Bonda. Okey. Seterusnya Siti Nur Ain. Siti Nur Ain. Ya Bonda. Partner awak? Umarul Siti. Umarul Sidki. So tarikh you all 22 bulan 6. Pengurusan masa. Boleh? Okey. Nur Alisha tak ada partner betul? Betul. Okey, Nur Alisha dan Aina Amira. Okey, minggu second last ni 12 hari bulan. 29 hari bulan 6. Tajuk you all teknik belajar. Okey. 29 hari bulan 6. Okey, contohlah kan. Contoh kalau dalam minggu tu ada presenter cepat. Dan ada grup yang memang dia nak present. Mungkin tarikh-tarikh ni nanti dia ada clash apa-apa yang ada surat rasmi universiti ke apa. Dia boleh present dulu. Okey, Bonda punya style presentation, Bonda tak suka you all buat slide.
buat slide, copy paste from internet and so on. Contohnya komunikasi apa. Tapi bonda nak you role play. Setiap tajuk tu awak role play kan. Awak lakonkan bagaimana situasi-situasi yang sebenar. Okay. Contohnya konsep kendiri. Okay, contohnya konsep kendiri apa yang you all tahu? Konsep kendiri positif, konsep kendiri negatif. Bagikan contoh-contoh tu dengan cara lakonan. Faham tak maksud benda? Tapi buat dalam, nanti you all slide dalam video lah. Okay, presentation you all sama ada melalui PowerPoint ataupun you buat video. Faham tak maksud benda? Maknanya kita kena dialogkan dia ke bonda? Yes, dialogkan dia. Bonda tak nak you macam Google, copy paste tak nak. Itu sekolah menengah punya assignment tak nak. Universiti you kena macam role play kan. Betul, dialogkan, lakonkan, aksikan, bagaimana. Okay, contohnya ciri-ciri macam kaunselor rakan sebaya. Macam mana nak jadi rakan sebaya? Mungkin kena berlakon, ada pelajar yang nakal. So sebagai rakan sebaya, macam mana you pupuk rakan-rakan tu? You kena creativity you all. Creativity you all tu dan info-info akademik, tu dah markahnya. Creativity dan info-info yang sahih dan fakta lah. Okay? Faham tak maksud benda? Contohnya, you terangkan maksud, lepas tu you lakonkan. Maksudnya, tak kisahlah you nak pentoman ke apa, ikut kreativiti, bonda tak kisah. Tapi bonda tak nak slide yang you view, you baca from Google, tak nak. Okay? So, dalam kelas juga, kumpulan yang tanya soalan nanti dia akan ada markah lah. Ada markah kumpulan tu. Contohnya, walaupun bukan kumpulan, individu tu tanya soalan, ada markah dia. Pelajar yang tanya soalan ada markah, Boleh tak? Clear ke tak? Tanya soalan sekarang. Maksudnya nanti kita present dalam bentuk video ke? Macam tu kan? Ikut use. Use nak present dalam bentuk video ke? Memang you nak jadikan PowerPoint ke? Ataupun you memang nak live berdua kat sini? Kita orang boleh tengok, tak ada masalah. Okey. Secara live pun boleh, tak ada masalah sebab boleh still record. Okey. Terima kasih. Lagi soalan? Bonda contoh macam kita orang nak buat video kan? Okay. Boleh tak kalau kita libatkan orang lain selain daripada kita orang berdua? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya orang Okey. kawan-kawan yang macam nak jadi awaknya pelakon tambahan lah kan? Boleh. Tapi awak berdua kena ada. Jangan pula awak ambil pelakon tambahan awak berdua tak ada. Boleh Aina. Okay, soalan lagi? Soalan lagi ada? Lagi soalan? Okey, yang seterusnya. Okey, nanti kita akan ada projek. So dalam grup ni, nantilah tunggu presenter, kita buat undian lah. Okey, calon-calon ataupun you nak bonda je yang pilih. Menjadi naib pengerusi kelab, kelab peers counselling, bendahari peers counselling semua naib. Yang senior-senior semua main, you all is a naib. So sebab tu hari tu Abang Daniel, pasal tak Abang Daniel yang press iklankan baju tu, you ingat tak? So yang baju tu semua you all kena beli. Mungkin semester depan kita face to face. So bila face to face, nanti kelas tu pakai baju. Okay? Macam yang senior you all, sebenarnya dia dah booking baju tu tapi tak tempah sebab lalas kita pandemik dan kita tak ni. So tak tahu yang, tapi dia still proceed jugalah sebab nanti tak ada baju untuk kelab. Sekejap. Okay? Boleh? Dan siapa yang ada masalah untuk beli baju tu, tak ada masalah, boleh PM bonda dulu. Tapi so far tak ada orang PM lagi. Okay, boleh tak? You all semua duduk college ke duduk rumah? Ada kat college. College. Mostly college kan? Kalau college tu lagi mudah sebenarnya. Tapi tak ramai kan duduk college fakulti apa? Civil Transport duduk college ke? Boleh nak tanya. Pelajar transport duduk college ke?
Pelajar transport duduk college ke? Tak, madam. Tak kan? Okey, civil duduk college kan? Civil. Okey, electrical? Belum masuk lagi. Electrical pun tak masuk. Kimia? Dalam Tak college. boleh. College. Mechanical? Rumah. Rumah. Maksudnya yang dalam college ni kemi dengan civil ya kan? Betul tak? Bonda. Chemical dengan civil je lah duduk college kan? Tapi Bonda nak syorkan juga bagi pelajar yang lain kat rumah dia tak berapa nak bagus, make sure you all ni you all mohon untuk duduk college. Okay, by the way, semua orang ada simpan tak soft copy you all punya result yang lepas? Ada. Ada tak? By the way, yang lepas ada simpan tak soft copy result yang lepas? Ada. Ya, Ada kan? Okay, cuba semua keluarkan soft copy result tu dulu. Bunda ajar you all Sekejap. Bonda akan ajar you all macam mana nak target pointer sebab you all part 1, macam mana kita nak ke part 2 supaya result you all tu maintain bagus. Okay, Bonda share link kat situ. Semua dah ada result kat tangan, boleh? Okay, link yang Bonda bagi tu adalah link how to target your pointer. Macam ni, okay? Bonda bagi juga dekat group. Okay, sebab part 1 kena jagalah you all punya pointer macam mana. Okay. Okay, yang ni. Boleh? Okay, so sekarang ni Bonda nak you all keluarkan. Bonda nak you all keluarkan you all punya result ni. Macam ni. Okay, template ni cuba tulis. Template ni cuba tulis dekat kertas. Boleh? Boleh, Bonda. Okay, keluarkan. And then you all masukkan you punya kod subjek kat sini. Kod subjek dan jam kredit. Boleh cuba seorang. Nur Syafiq Daniel, Bonda buatkan awak punya sebagai contoh boleh? Boleh Bonda. Masuk Bonda contoh result awak boleh? Boleh. Result aku 30. Tak nak pun. Bonda tutup muka Bonda, hodoh lah. Muka saya tu. Muka lain lah daripada yang tu.
Okay, tengok yang dia punya result yang part 2 tu. Okay. Ni adalah result yang you register, betul? Ini adalah kod khusus you all yang you daftar. Okay. And then ni adalah jam kredit dia. Jadi, dekat target ni kod khusus yang boleh tunjuk tadi dan jam kredit dia. So, semua keluarkan dan masukkan. Boleh? Yang semester ni yang you all ambil, boleh? Boleh tak boleh? Allah Akbar. Boleh tak boleh? Kelas. Boleh bonda. Bonda. Korang mesti ingat kan subjek yang korang register kan? Jangan cakap tak ingat lah. Ingat. Okay, bonda bagi masa. Buat. Masukkan dulu. Okay, yang mana yang tak faham tu boleh tanya bonda di ruangan chat Bonda buka juga kat bahagian chat. Okay, soalan boleh tanya situ. Bonda, SEM 2 punya subjek kan? Yes, SEM 2. SEM 2, SEM 2. Sekarang ni bonda nak targetkan you all. SEM 1 memang dah lepas lah. Nak target lagi. So yang SEM 2 yang you daftar ni. Okay dah? Okay dah? Jadi bila you dah masuk kod khusus tadi. Macam ni kan, you dah masuk kod khusus dan jam kredit, betul? Contohnya CHE 11 Engineering Drawing, 1 jam kredit. So you masuklah sini. CHE 111 Drawing. And then macam mana kita nak target mata? Mata tu yang kat atas ni. Okay, subjek tu you target berapa? A ke apa? Kalau A, tulis A. Bila awak tulis A, for example you tulis A ni, jadi nilai mata dia 4. Kan? A kan 4 flat. Okay dah. Dah masuk tu, masuk ni pula. Ada yang terlepas ke? Boleh? Sorry, nak ABC tadi. Okay. Boleh situ? Boleh tak? Boleh bonda. Okay, cuba masukkan. Yang ni kita target. Target should be target A lah kan. Takkan nak target C semua. Target A. Cuba target A ke B ke. You dah baru belajar. Maksudnya baru minggu kedua you dah nampak dah. Subjek tu nak target macam mana. Mesti nak target A tak? A solid A plus sama 4 flat. A minus 75. B plus. Okay. Kita akan lulus pada kadar 50. Bila C minus iaitu 50 hingga 54. Bila C minus tu tak lulus C minus repeat. Okay. Sebab tu kalau you all tengok C minus
Nilai kredit dia adalah 1.67. Dia tak sampai 2. Okey. Kalau kita belajar kat UiTM, pointer di bawah 2 adalah dismiss. GPA di bawah 2 dismiss. Okey. Maksudnya dibuang lah. Dibuang. Boleh? Bonda, Ya. nilai mata dengan jumlah mata beza Bezalah. Nilai mata tu yang daripada grade ABC. Nilai mata ni. Kredit you all ni. 1 jam, 3 jam kredit. 3 jam kredit, 2 jam kredit tu. Macam ni. Allahu Akbar. Contohnya ni result you all. Kan? Contoh ni result you all. So you transferkan macam ni. Sebab kan contoh tadi. Saya tak nak view ke kanan. Macam ni view ke kanan. Sikit dah. Sikit ke kanan. Yang macam ni. Boleh? Boleh tak? Boleh kelas? Boleh?
Boleh kelas dah? Dah belum? Jangan senyap. Dah belum? Dah. Dah, senang je kan? Okey, boleh sebut nama. Nurul Nasuha, awak target pointer awak lah berapa? Okey, lepas tu kira jam kredit ni awak jumlahkan. Jam kredit ni awak jumlahkan dia. And then jumlah mata ni adalah 4 kali 4 dapat 16. And then you jumlahkan kat sini. Jumlah mata punya total bahagi dengan jam kredit punya total. So you akan dapat you punya PNG. Kita baru kira kita punya PNG. Boleh? Ikut formula dia. Boleh? Boleh. Okay dah. Bahagikan dulu sebab Bonda nak ajar kira PNG, HPNG. HPNG ni PNGK ni yang biasanya you all tak biasa. Tak familiar. Sebab kalau result you all yang masa part 1 tu, bila part 1, you all punya result memanglah sama sebab baru part 1. 3.90 GP3. Tapi kita nak target untuk part 2. Boleh? Boleh. Okay, cuba. Bonda, Ya? unit kredit yang didaftarkan dalam semua semester tu yang 18 ke? Semester ni berapa? Ni lah. Yang kredit yang you ambil 18 lah. Kalau 18 lah. Alright. Kalau 20 lah ikut you punya. Jangan ikut kawan punya, ikut awak punya yang awak daftar. Dah? Sudah?
Boleh? Boleh. Sudah kelas? Dah kelas? Dah Bonda. Okay dah So semua boleh target. Okay, now dah. Okay, siapa yang boleh ada kamera tunjukkan sikit kat Bonda cara dia kira? Nasuha pakai kamera tak Nasuha? Pakai kamera? Ada kamera tak? Phone ke? Kamera macam mana? Tak boleh tunjuk tak live awak punya tu tadi? Yang awak target. Tengok. Okay, kat kertas. Okay, tu dekat kertas boleh tunjuk ke kawan-kawan? Boleh on kamera masuk Bonda? Boleh. Tapi saya nak tunjuk. Tunjuk je lah kat kamera macam ni. Tak nampak biasa. Okay, cuba tunjuk. Tunjuk dari dekat kamera. Cepat. Pakai laptop ke, pakai PC ke, pakai handphone? Pakai laptop. Okay, laptop boleh. Cepat. Macam mana tak nampak? Yang angkat, tu contohnya tunjuk macam ni. Kan nampak? Situ je. Okay, tu you dah target betul yang you punya betul? Okay, now bila kita nak kira PNG, macam mana kita nak kira HPNG? Okay, perasan tak Nasuha punya transkrip yang lepas, dia ada tunjuk macam ni. Dekat bawah tu, nampak tak? Transkrip yang lepas, dia ada jumlah nilai kredit dan purata nilai mata. Cuba tengok transkrip masing-masing kelas. Okay, cuba masuk transkrip masing-masing tengok. Okay, contohnya, okay, lebih mudah Bonda tunjukkan si... Alamak, kejap. Nur Syafiq Daniel punya. Angkat pergi toilet. Kat sebelah sini sayang. Okay, go. Dekat sana lah. Yang basah tau. Okay, contohnya kita tengok Syafiq Daniel punya. Syafiq tunjuk lagi awak punya. Boleh tapi Bonda tutuplah muka tu
Bonda yang ni tak boleh nak bersakar sebab sister. Comel apa muka ni? Tu time semangat. Oh sekarang kurus Wow, kena sharing ni dietitian. Okay, perasan tak yang masa yang bila yang part 1 tu, GP SEM, GP total you all ada macam ni, 66.35. Ni macam ni, bukan ni, Daniel punya. Sana lah. Mana? Tempat selalu tu. Alright. Okay. Boleh tak keluarkan, okay, 66.35 ni, you all campurkan dengan you target tadi. Okay, contohnya Daniel. Tadi Nasuha dan Daniel. Ya. Okay, contohnya tadi awak dah target betul pointer awak. Okay. Betul. Okay, bila awak dah target pointer awak, okay, you mesti akan dapat jumlah dekat sini betul? Betul bonda. So, jumlah kat sini contohnya 69.98 campurkan dengan jumlah kat sini GP SEM ni. Dah. Saya dah buat dah. Yes, campur and then satu lagi, perasan tak this one is semester ni punya 20 betul? Betul bonda. Campurkan juga dengan kredit total part 1 dengan part 2, 17 campur 20 contoh. Dan baru bahagikan. Campur dulu, baru bahagikan dan you all akan dapat you punya SPMG. Tak faham tanya yang? Tak faham tanya nanti. Sebab kadang-kadang ada pelajar dia main target lala tak lepas nanti pointer. Sebab tu PNG ataupun GPA adalah jumlah nilai kredit diperoleh dalam sesuatu semester. That semester saja. Tapi kalau HPNG atau CGPA adalah jumlah kredit yang diperoleh dalam semua semester. So kalau semua semester macam you all baru part 1 dengan part 2 tak banyak lagi. Sebab tu bonda nak ajar awal-awal ni kena target tinggi. Good girl. Pasal tak? Duduk. You wash. Good girl. Boleh semua kelas? Boleh bonda. Boleh. Okay, so bonda harap bila dah ajar cara target pointer ni, you all boleh target pointer you. Kalau mana yang dah memang dekan 3.5 ke atas, you boleh target untuk macam mana nak target all semester sekurang-kurangnya dapat 3.5 and above. So untuk melayakkan you all anugerah Net Chancellor. Bagi yang tak dekan pula, jangan risau, kita nak target kita graduate dengan pointer 3.0 ke atas. Okay, nanti CGPA atau HPNG kita adalah 3.0 ke atas. Sebab tu part 1 ni alhamdulillah majoriti tinggi. So bila tinggi, boleh terangkan kalau jatuh, nanti you akan dapat HPNG atau CGPA you tak jatuh sangat. Sebab you dah start part 1 dengan tinggi. Maksud anda? Clear Clear dah? Clear bonda. Ada apa nak tanya soalan? Yang tak faham tanya soalan. Lelaki-lelaki dalam kelas ni faham tak? Zafri faham Zafri? Dah hilang dah. Zafri? Zafri Hakim? Yushradini? Dah hilang. Ya saya. Okey. Faham? Faham. Okey. Nakyudin faham tak Nakyudin? Nakyudin? Faham. Apa yang awak faham? Awak beramai-ramai kan dengan Adam, Rabidi and so on tu, betul tak? Ya betul. So lagi senang nak faham kan sebab ramai grup? Yes. Okey. Nur Atira? Nur Atira faham? Bonda. Faham tak? Faham. Nur Alisha faham? Nur Alisha? Nur Alisha? Faham. Okey, faham. Aina Amira faham? Aina Amira? Faham bunda. Okay, make sure, okay alhamdulillah semua dah faham. Make sure bila you all target tu, target betul-betul. Simpan formula yang bonda bagi ni. Link ada dalam group you all juga. Ada juga dalam link chat ni. And then, okay seterusnya, bonda persilakan Cik Nur. Nur dah ready ke Nur?
Sudah. Okey. Okey, Noswana untuk pelajar praktikum kaunselor pelatih bonda. Okey, sebab hari ini adalah tentang topik apa? Perkembangan diri, dan dia akan bentangkan tentang psikologi. Ujian psikologi geometrik. Okey. So saya persilakan awak continue. Okay? Psikometrik. Alright. Go. Alright. Kejap. Sekejap ya, saya cuba nak share screen sekejap. Awak entire screen. Macam saya tadi tak edit kalau tak entire. Oh, tapi kejap. Boleh. Tapi ambil masa jap. Korang semua masih okey ke? Okey lagi. Okey, nampak tak dekat skrin saya tunjuk apa? Nampak. Nampak. Ujian psikologi geometrik. Okey. Sebelum tu saya nak perkenalkan lah. Saya nak perkenalkan nama saya Cik Nur. Boleh panggil Cik Nur lah. Saya kaunselor pelatih bonda. Jadi saya akan hari ni sekarang ni lah saya nak buat ujian. So petang-petang ni kan mesti korang macam letih, lesu, nak rehat. Tapi insyaAllah ujian psikologi ni akan sedikit sebanyak membantu korang punya, boleh tahu korang punya personality, sedikit sebanyak membantulah. Okey, sekarang ni yang korang nampak dekat depan ni kan, ada berapa pilihan bentuk yang ada? 5. Okey, betul. Kat sini ada 5. Okey, betul. 5 kita ada rectangle, circle, lepas tu kita ada bentuk wave warna merah tu, kita ada triangle ujung ni dengan square. So, saya bagi masa dalam 2 minit macam tu kan untuk korang pilih mana satu bentuk yang korang rasa macam dekat dengan korang, yang korang rasa suka, yang korang rasa memang ni memang aku punya favourite bentuk lah. Macam tu. Boleh tak? Boleh. Okay, cuba korang pilih lah. Pilih satu-satu je. Hidup ni memang banyak pilihan tapi untuk ujian ni pilih satu je. Yang lelaki okey ke yang lelaki? Okey. Okay. So sambil-sambil tu sukalah untuk saya kongsikan kalau korang macam ada persoalan ataupun rasa macam nak share cerita ataupun isu-isu kehidupan korang kan, korang boleh je datang jumpa saya dekat UKK ni. Saya memang ada je kat sini. Lepas tu bukan tu saja, bukan kita borak-borak kosong, kita boleh juga buat inventory. So kat sini dekat unit kerjaya dan kaunseling ni ada sediakan inventory lah, beberapa inventory. Antaranya kan korang bolehlah buat macam minat kerjaya korang boleh check korang punya pendirian ni more pada apa. Lepas tu kita ada mungkin macam ada yang pasangan-pasangan yang confused dia ni gaya bercinta dia macam mana. Kita ada juga ujian untuk mengetahui cara gaya bercinta kita. Bukan tu saja, kita boleh tahu juga macam mana personality kita ni dengan memilih warna. Contoh, kalau kita jenis warna sekian-sekian, kita boleh ke arah yang macam mana. Benda ni tidaklah 100% memang tepat, tapi sedikit sebanyak dia macam menolong untuk kita kenal bagaimana personality kita, bagaimana kita punya kerjaya, cara-cara kita. So korang jangan pernah rasa malu ataupun segan
untuk jumpa dengan saya. Buat secara online pun boleh, secara percuma, free of charge. Anytime boleh jumpa saya, okay? Faham tak? Dari pukul berapa? Faham. Berapa tu? Dari pukul 8 sampai pukul 5, saya memang ada je kat sini. So you all kena tengoklah korang punya jadual. Sekiranya tak ada kelas, boleh WhatsApp saya. Nanti kita susunlah waktu ataupun tarikh yang bersesuaian. Sebab saya memang ada je dekat UKK ni. Berbalik pula pada korang punya jadual kelas lah, ikut macam mana. Tapi saya memang free je kat sini. Memang menunggu kehadiran korang. Okey, kalau malu nak datang ramai-ramai boleh datang seorang-seorang. Lagi best kalau ramai-ramai kita buat aktiviti. Aktiviti tu bukan aktiviti gelak-gelak sahaja, tetapi kita boleh ada input lah yang korang boleh dapat. Okey? Boleh tak? Ada apa-apa persoalan lagi tak? Okey, boleh. Okey, so sementara korang pilih bentuk apa yang memang sesuai dengan korang, yang memang korang in love kan, korang bolehlah ambil nombor telefon saya anytime, boleh WhatsApp saya ataupun call. Dah ready ke pen dengan kertas? Korang salin nombor telefon saya 017 730 9973. Sekejap saya tulis kat chat. Okay, nanti anytime tau, you all boleh contact saya terus. Okay, so semua dah pilih ke bentuk-bentuk yang menggambarkan diri korang, yang ciri-ciri korang suka? Dah ke? Dah. Okay, cuba kita tengoklah Kita tengok dekat sini. Okay, boleh angkat tangan lah. Siapa yang rasa-rasa dia pilih circle? Boleh raise your hand. Okay. Okay, boleh turun. Yang pilih square? Okay, nampaknya square mendahului. Okay. Okay, boleh turun. Yang pilih yang macam wave tu, macam ge tu. Alright. Triangle. Okay, last kali. Rectangle. Okay, terima kasih. So, nampaknya rectangle dan triangle, square dengan triangle yang macam ada seri kat situ. So, kita go through satu-satu apa yang menunjukkan, apa yang kita boleh interpret daripada bentuk-bentuk yang korang pilih tu. Okay, kita go through satu-satu. Okay, kita pergi kepada circle. Okay. Secara ringkasnya circle ni dia more kepada, mungkin dia punya kerjaya dia boleh kepada kaunselor, guru ataupun jururawat, dan mereka ni automatically biasalah kaunselor kan, dia suka mendampingi orang lain, dia suka macam menenangkan orang lain, dia suka ambil bahagian. Kalau kita boleh tengok pun kaunselor-kaunselor kat sini lah, saya bagi contoh kaunselor lah sebab dekat kan dengan kita punya circle. Suka ambil bahagian ni macam kita buat program, kita buat talk, macam kita punya assignment pun yang kita boleh nampak daripada bonda bukan yang biasa-biasa orang kata, bukan yang present je, bukan present PowerPoint, dia nak yang berlakon macam tu kan. Lepas tu of course kita boleh nampak on circle ni boleh dikatakan penyayang, senyum dengan ikhlas. Pasal senyum ni saya suka nak share lah kan. Orang senyuman yang paling ikhlas adalah senyuman orang yang
dia nampak gigi. Macam tu. Ni orang-orang pramugari cerita lah kan. Orang yang memang dia senyum ikhlas adalah orang yang nampak gigi lah. Okey, orang circle ni juga dia disenangi oleh orang lain, yang mana orang lain suka mendekati dia. Macam tu. Dia pun suka mendekati orang lain. Dia merupakan pengasuh yang baik, dia sangat emosional. Emosional ni dari segi macam mana? Dari segi dia boleh memahami orang lain. Senang kata dia macam dia boleh taruh diri dia tu dalam kasut orang lain. Macam tu. So dia faham perasaan orang lain, dia boleh komunikasi dengan baik, macam teratur, dia tahu apa yang dia nak cakap. Lepas tu dia bersikap terbuka dan jujur dan juga mudah percaya dengan orang lain. Dah dia dapat dengan orang lain kan, dia suka mendampingi orang lain, automatically dia mudah percaya dengan orang lain. So orang-orang circle faham ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Korang rasa dekat tak dia punya explanation ni dengan korang? Dekatlah juga. 80%. Berapa? 80%. Oh, okay. Boleh Syafiq kan yang cakap tu? Ya, saya. Contoh, bagi contoh lah apa yang memang awak rasa memang ni memang akulah ni. Macam tu. Contoh. Emotional, memahami perasaan orang lain, komunikasi dengan baik, buka, jujur, mudah percaya, itu memang 100% lah, betul lah. Betul lah, awak rasa memang awak kena betul lah dengan circle ni. Adakah awak, ni nak tanya lah, adakah awak seorang pendengar yang baik? Ya, saya. So hati-hatilah, lepas ni ramai yang serbu awak nak cerita macam-macam ni. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, Ramazan tepuk. Okay, kemudian kita go through kepada square. Orang square bersuara sikit. Ada tak? Saya. Allah. Kejap Okay, orang square. Sambil-sambil tu you all boleh baca sendirilah. Dia orangnya jenis yang sentiasa bekerja kuat. Dia memang peraturan ni memang dia paling yang memang follow lah. Dia memang orang yang memang selalu ikut peraturan. Okay, dia jenis yang bekerja hingga saat akhir. Whatever happen, kesusahan yang dia lalui, dia memang akan memang orang kata sampai titisan darah yang terakhir lah. Macam tu. Dia orang-orang square ni dia akan sibuk dengan kerja dia. Dia macam senang kata dia kerja dia sentiasa tersusun. Mungkin orang square sekarang ni dia dah fikir dah lepas habis ujian ni dia nak buat apa, nak mandi ke, nak makan ke, ada nak macam skipping 1000 kali ke. Dia macam dah tahu dah apa yang dia nak buat lepas ni kan. Okay, tapi orang yang square ni dia bergantung kepada orang lain. So dia mengharapkan kita boleh tengok yang next point dan seterusnya, dia suka menerima arahan. So dia bergantung pada orang lain, dalam masa yang sama dia suka menerima arahan. Tapi orang square ni dia jenis yang teliti tau. Teliti, terperinci dan berpengetahuan. Dia suka ambil tahu lah macam tu. Lepas tu kita boleh tanya, dia suka ambil tahu. Lepas tu dia selalu bertanya, kenapa bumi itu bulat? Contohnya macam tu. Okay. Dalam masa yang sama orang square ni dia suka mengumpul jenis macam input-input, dia suka emosi dia, mental dia sering terganggu lah, dan suka merungut. Dan dalam masa yang sama orang square ni juga dia sangat berhati-hati, macam tu. Okay, mungkin orang square ni boleh jumpa dengan orang circle dari segi mental sering terganggu lah, sebab orang square ni dia suka mendengar kan. Mungkin orang square tu orang circle adalah partner yang terbaik untuk orang square ni. So, rasa-rasanya orang square kena tak dengan jiwa korang? Ada yang tak kena. Ada tak kena, mungkin adalah tak semua yang menunjukkan diri korang, tapi sedikit sebanyak tu ada tak? Ada kot. Rasanya ada. Okay, siapa yang masih keliru-keliru tu sebenarnya dia ni macam mana kan? Kita boleh go through lagi, ada banyak-banyak lagi ujian ataupun inventory yang kita boleh bagi kepada korang semualah. Okay?
So jangan malu, jangan segan, boleh contact dan datang je kat sini. Okay, seterusnya kita pergi kepada triangle. Okay, merah kat situ kan, triangle. Okay, triangle. Siapakah yang memilih triangle ni? Boleh Saya. cakap. Wow, okay, kita dah nampak dah. Dari suara tu kita dah boleh tengok dah. Ada lagi ke? Saya. Okay, nice. Lelaki ada ke lelaki? Saya memerlukan lelaki untuk bersuara, please. Ada tak? Ya, saya minat tiga segi. Menarik. Wow, menarik Okay, kita go through kepada triangle ni. Okay, triangle ni overall senang kata dia sangat mempunyai sikap kepimpinan yang sangat-sangat tinggi. Okay, kita boleh tengok pemimpin semula jadi, dia memang senang kata volunteer untuk ke depan. Macam tu, suka mengawal ataupun mengarah. Okay, kita boleh, jangan fikir macam mengawal tu macam, kau buat assignment aku. Tidak sama sekali, tidak. Okay, mungkin dia lebih kepada macam dia melontarkan idea dia. Macam tu. Okay. Seterusnya kita boleh tengoklah, dah nama pun pemimpin kan, dia of course mempunyai cita-cita tinggi, sebab tu dia boleh jadi wakil kepada geng-geng yang lain lah, kawan-kawan yang lain. Okay, seperti yang cakap, triangle ni juga orang yang suka buat keputusan, dia sangat yakin. Okay, dia jenis yang pantas buat kerja ni, bukan yang macam alah let lu. Tak, dia macam cepat je, ada je macam nak buat kan. Contoh macam assignment tu esok, sebulan sebelum tu dah siap dah. Macam tu. Okay. Dalam masa yang sama, orang triangle ni juga dia suka menerima pendapat orang lain macam biasalah, tapi kita boleh baca kat sini kalau kita rasa yang point ni dia macam melambangkan negatif kepada diri korang, korang boleh slowly macam ubah kepada positif lah. At least kita dengar dia punya pendapat dulu ke, macam tu kan. Okay, seterusnya dia mementingkan matlamat, tegas, sukar ubah keputusan. Dia ni jenis yang macam muka selamba. Tak ada emosi sangat, macam selamba, macam tak ada perasaan gitu kan. Tapi jangan macam-macam dengan orang ni. Dia sangat berpendirian tinggi lah. Dalam masa yang sama, dia ego yang sangat tinggi dan dia suka tanya, awak rasa apa awak boleh buat? Dia tanya dekat kawan-kawan yang lain kan. Dia punya sikap kepimpinan dia tu selalu bertanyakan apa yang orang lain boleh bagi kepada saya, macam tu. Okay, tu Bonda ada tanya tu, siapa yang pilih triangle tu? Bolehlah suarakan, tulis nama anda. Mungkin korang adalah calon-calon yang Bonda cari. Betul. Okay. So, awak rasa kena tak dengan diri awak? Tak kot. Kena pilih bentuk lain. Okay, Okay, mungkin awak boleh go through balik dengan saya. Mungkin kita boleh tengok lagi apa contoh-contoh inventory yang boleh represent diri awak, macam tu. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada rectangle. Okay. Ramai ke pilih rectangle kat sini? Ada ke? Korang masih ada ke? Ada Maisara. Okey, Maisara. Adakah anda sudah bersedia? Make sure korang kena pilih satu bentuk yang dominan tau dengan diri korang. Korang tak boleh pilih dua ataupun semua. Tak boleh, kena pilih satu je. Pilih yang dominan. Okay, kita teruskan kepada rectangle. Orang rectangle ni dia macam jenis yang macam keliru. Lepas tu dia susah sangat nak buat keputusan. Bukan susah lah, dia macam memerlukan orang lain untuk buat keputusan untuk dia. Macam tu. Ada jenis orang macam tu. Dia mengambil pandangan orang lain untuk menentukan apa keputusan yang terbaik untuk dia.
Okay, orang jenis rectangle ni juga kan, dia jenis yang dia baru nak start up jadi matang. Ni menarik ni. Dia sentiasa untuk berubah jadi matang. Dia selalu berubah-berubah lah, macam kadang keputusan dia A, lepas tu 5 minit lepas tu tak sampai 5 minit. Orang cocok-cocok dia sikit terus berubah. Dia punya keputusan dia kan terus jadi Z. Macam itulah. Tapi orang disebabkan orang rectangle ni sukar diramal kan. Sentiasa berubah ni, orang-orang lain ni susah nak assume dia ni macam mana sebenarnya kan. Jadi orang rectangle ni juga dia jenis yang gopoh dan tergesa-gesa. Lepas tu setiap hari sentiasa berbeza. Mungkin hari Isnin kan, orang kata selalu Monday blues kan. Dia jenis yang macam gloomy, macam yang sedih-sedih kan. Mungkin hari Khamis kan dah start cuti, dia tiba-tiba jadi macam happy pula sebab cuti kan. So okay, point yang seterusnya dia macam belalang. Apa yang saya boleh kata macam belalang ni kan? Okay, apa yang korang boleh, korang bayangkan korang tengah tengok belalang sekarang ni, korang rasa belalang ni jenis yang macam mana? Ada sesiapa boleh bagi respon ke? Apa yang korang boleh nampak dari binatang yang bernama belalang ni? Anyone? Suka lompat-lompat ke? Okay, suka lompat-lompat. Lagi sikit. Okay, apa yang boleh kita go through lagi? Dia lompat-lompat tu kan? Tak duduk apa diam. maksud dia? Okay, nice. Dia Macam apa tu? dia sana sini tak duduk satu tempat. Okay, good point. Okay, betul lah tu. Dia jenis yang tak boleh duduk diam, asyik nak pergi sana, asyik nak pergi sini. Ada je macam something yang dia nak buat kan. Sekejap tu. Siapa? Okay, sekejap dia nak pergi sini, sekejap nak pergi sana. Macam tu. Lepas tu orang rectangle ni juga dia jenis yang tak pasti. Betul ke aku buat ni? Adakah ni yang terbaik? Adakah dia yang terbaik untukku? Macam itulah contoh dia kan. Dia susah nak buat keputusan. Tapi orang yang bestnya orang rectangle ni, dia sentiasa bersedia untuk belajar perkara baru. Okay, contoh benda tu tiba-tiba kan sebelum ni tak pernah pula nak pergi hiking. Tapi kawan-kawan ajak, dia okay, dia ready je untuk bersedia perkara yang baru. Tapi tengok juga dia orang ni juga sentiasa dia boleh berubah macam tu. Tapi tolonglah jangan bagi harapan palsu dekat member yang ajak hiking tu Okay. So last ke? Okay, itu dulu. Okay, last untuk rectangle kita boleh katakan dia ni jenis yang berfikiran terbuka, boleh terima whatever happen kan. Boleh sentiasa belajar perkara baru. Okay. Korang rasa explanation ni kena tak dengan korang? Berapa persen tu kalau boleh saya tahu? Kena. Okay. 50. 90 something. Okay. 50%. Alright, nice. Okay. Okay, mungkin kalau ada poin-poin yang negatif ke apa kan, korang boleh macam ambil me time korang fikir balik, betul ke apa aku buat ni, kita manipulate jadi benda tu jadi positif, okay? Okay, last. Last adalah yang ge tu kan, yang wave tu kan. Okay, siapa yang pilih yang ni? Saya. Okay, Aina. Aina seorang ke? Ada tak lelaki ke, kawan-kawan Aina yang lain ke, ada ke? Mungkin ada tapi okay, Muhammad Syazmi. Okay. Okay. The person yang pilih wave ni kan. Okay, Nakiu pun yang wave ni juga. Okay, orang ni jenis yang gila-gila tau. Dia bukan gila, bukan lagu gila tapi dia gila-gila. Dia jenis yang macam boleh masuk sporting yang macam orang pun tak takut nak dekat dengan dia. Dia jadi macam happy go lucky kan. Macam tu. Tapi Aina, lepas tu Nakiu tadi, ada seorang lagi satu kan. Sering datang lewat. Betul ke Aina? Sering datang lewat?
Tak, saya biasa awal. Okay, nice. Okay, bagus. Dia twist balik kan? Tak, saya bukan jenis datang lewat. Saya memang datang awal. Okay. Good point kat situ. Okay. Lepas tu orang ni pula dia jenis yang tak patuh peraturan. Dia ada berkaitan dengan personality, apa kalau tak silap saya, inventory personality warna. Dia pun ada boleh interpret jenis-jenis apa korang punya personality kan. Lepas tu tak patuh peraturan. Lepas tu dia sangat tidak langsung ngam dengan segitiga. Betul ke? Siapa segitiga betul ke tak rapat dengan geger-geger ni? Kiranya orang ni memang sangat-sangat clash lah. Memang tak boleh masuk lah dengan orang segitiga. Sebab kita boleh tengok orang segitiga. Boleh tak bagi contoh orang segitiga? Apa yang korang ingat tentang personality korang? Suka mengarah. Yes, okay. Tak suka dengan pendapat orang. Tak boleh terima. Okay, betul lah tu Hanan. Dia memang sangat berbeza dengan segitiga. Segitiga ni sangat yang macam berkepimpinan, yang memang ikut peraturan betul, ngam lah memang dia lah kan. Dia memang selalu bagi represent diri dia dekat kelas ke apa kan macam tu. Dia memang tak boleh ngam lah dengan yang geger-geger ni. Tapi orang geger-geger saya daripada tadi, orang yang wave ni dia jenis tak ambil kisah. Pedulilah kau dengan yang si triangle tu. Dia ada pendirian dia. Pendirian dari segi sudut positif dia. Apa? Iaitu individu ni jenis yang kreatif. Macam tu. Lepas tu dia selalu mempunyai idea yang pelik. Sebab tu dia boleh jadi kreatif. Sebab dia boleh mengeluarkan idea-idea yang orang kata macam out of the box kan. Macam tu. Orang-orang ni dah tahu gila-gila. Dia jenis yang memang sentiasa seronok lah. Macam apa-apa yang berlaku, dia memang menunjukkan, dia ekspresikan diri dia tu, muka dia tu dengan seronok. Tapi be careful juga orang yang selalu menunjukkan diri dia seronok ni, kita kena kiranya macam lagi kena mendalami orang yang macam tu. Sebab kita susah nak detect dia punya mungkin dari segi kesedihan. Betul tu. Tak adalah macam kesedihan. Dia tak menunjukkan kesedihan dia. So kita kena go through lah. Budak-budak yang gila-gila ni kan. Kita kena mendalami apa yang dia pendam. Tu susah. Okay, pasal pendam ni jangan pendam-pendam. Sebab benda tu akan memakan diri kita jugalah macam tu. So rasa macam nak luahkan, saya adalah orang yang kalian cari. Okay. Masih lagi promote. Okay. Betul lah Bonda kata, kalau dalam setiap movie macam nak skema je ke apa kan, tak best lah, macam tak ceria lah kita punya industri muzik tanah air kan. So kita perlukan orang-orang yang jenis waves ni untuk menceriakan lagi, untuk mewarnai lagi. Mewarnai lagi kita punya kehidupan. Okay, last. Dia orang yang wave ni dia sangat kelang kabut, tapi dan juga dia mempunyai daya tumpuan yang singkat. Okey, saya nak tanya korang lah petang-petang macam kan, nak tanya kan, korang tahu tak binatang apa yang mempunyai daya tumpuan daya ingatan yang sangat pendek? Ada siapa tahu tak? Tupai. Okey, kita punya cadangan pertama adalah tupai. Ada tak yang lain? Goldfish. Betul. Betul Yusradini. Ikan emas dia mempunyai daya ingatan yang sangat singkat. Boleh Yusradini bagi tahu berapa dia punya durasi dia tu? Saya tak sure, tapi tak silap itu masih dalam 3 to 5 seconds. Betul. Yes, exactly. Dia mempunyai ingatan yang singkat iaitu 3 saat. Okay. So orang wave ni setuju ke? Not so. Not so. Okay, mungkin kita boleh go through lagi. Aina?
Tadi pun memang Aina je kan yang respon. Okay. So, boleh tak saya nak dengar lah seorang dua apa yang korang boleh mungkin korang boleh share korang punya perasaan bila dapat join ujian ni, ataupun you all boleh share apa yang korang dapat daripada ujian yang kita buat petang ni. Ada siapa volunteer tak? Ni bonda tengok ni kot dah dapat markah lebih ke kan. Anyone? Apa perasaan dia ataupun apa conclusion kita punya sharing pada hari ni? Saya? Okay, Hanan. Silakan. Conclusion saya dapat lagi tahu diri sendiri. Kadang-kadang kan kita pun tak sedar kan diri kita. Bila kita baca list tu teringat balik apa yang kita lalui selama kita hidup. Oh, kita baru perasan, oh aku macam ni, betul lah. Lepas tu macam sebenarnya bila kita nak pilih ni, hati kita dengan mata kita dah dominan yang mana kita nak. Okay, betul. Kan kita tengok dulu, baru kita tengok apa list tu, baru kita pilih. Biasanya apa yang you dominate tu, itulah yang diri you, macam tu lah. Sebab mula hati dah dominan nak pilih triangle, tapi macam tengok bulat pun macam lebih kurang, tapi hati memang nak sangat triangle. And actually itu yang tepat lah. Okay, so awak rasa macam puas hati lah? Puas sangat. Okay, thank you Hanan. Welcome. Okay, ada kawan-kawan lain nak mengekspresikan apa perasaan dia ataupun tak kena ni lah bentuk ni dengan aku, macam tu ada. Boleh kita terbuka, boleh sharing kat sini. Perasaan, mungkin ni pengalaman pertama you all ke, bagi tahu. Ada siapa-siapa? Seorang last. Mungkin lelaki, kita dah ada wakil perempuan Hanan, lelaki pula. Ke budak lelaki dah pergi main futsal ni? Ada ke? Mungkin korang boleh tulis ke, segan nak cakap kan? Boleh tulis. Mungkin anyone? Last, seorang je last. Sebelum kita habis kita punya ujian ni. Ada ke? Saya lah. Okay, nice Aina. Awak adalah penyelamat. Macam ni lah, macam betul lah kata Hanan tadi, kita daripada test ni kita boleh tahu diri kita sendiri. Dalam masa yang sama, kawan-kawan yang ada dalam ni kita dapat tahu personality diorang juga, supaya kadang-kadang kita macam tak kenal kawan kita kan. From this kita dapat kenal lah sikit sebanyak, kita dapat tahulah sikit-sikit pasal diorang. Aina, awak kalau boleh saya tahu awak pilih bentuk apa? Wave tadi. Oh, wave. Okay. Terima kasih Aina. Sama. Okay, so thank you pada Hanan dengan Aina sebab dikongsikan apa yang dia dapat, apa conclusion dia kan. So saya kat sini pun nak share lah apa yang kita boleh dapat daripada ujian ni. Kita boleh tahulah sedikit sebanyak tentang diri kita, ataupun kita pun boleh tahu tentang member-member kita kat sebelah yang mungkin ambil bentuk lain daripada kita. So dalam masa yang sama kan, kita perasan yang sebenarnya setiap bentuk ni dia punya perwatakan dia adalah berbeza. First,
Dan second, kita memerlukan each other benda ni. Kalau kita gila-gila sangat pun tak best juga. Kalau kita jenis yang macam terlalu berkepimpinan, macam terlalu macam strict sangat kan tak best juga kan. So kita memerlukan orang-orang yang kadang-kadang ada yang pendengar yang baik, mungkin kita memerlukan seorang pemimpin yang hebat kan. So kita memerlukan each other benda ni. Jangan pernah judge orang lain, jangan pernah nak tuduh orang lain. Kita kena kalau tak tahu kita kena tanya, okey? Jangan nak tuduh lah macam tu, tak syok kan. Kita teruskan confront ataupun cari solusi yang terbaik, how to know yourself better macam tu. So again, saya nak promote lah kepada siapa-siapa yang berminat ataupun teringin sangat nak buat inventory, contoh inventory gaya bercinta kan. Boleh datang jumpa saya, boleh WhatsApp saya anytime. Nanti kita boleh susun jadual kita lah. Nanti nombor phone boleh tengok balik dekat conversation ataupun saya boleh ulang 017-39-9973. So saya nak tahu kejap boleh tak saya nak minta number phone kelas representative, ada tak? Ketua kelas lah senang kata. Ada ketua kelas ke dalam grup ni? Tak ada lagi. Okey, memandangkan Aina Amira yang respon. Okey, nanti kan awak WhatsApp saya number phone awak awak PM saya lah. Okey? Okey. So, terima kasih kepada Puan Suzaina sebab bagi peluang untuk saya buat aktiviti dengan korang ni, dan harapnya dapat memberi input ataupun benefit lah untuk korang juga. So jangan lupa datang untuk buat sesi ataupun buat aktiviti menarik dengan saya, okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam, Miss. Okey, kita berbalik kepada Puan Suzaina ataupun Bonda. Okay, thank you Nol Dahlia Suhana. Okay, semua dah tahu kan ini adalah psikologi geometri anda lah. Sepatutnya setiap orang pilih satu je. Tapi ujian psikologi ni dia tak detail sangat sebab dia tengok macam just bentuk. Dia sama juga macam kadang-kadang daripada tulisan you all pun boleh baca karakter peribadi. Itu kita panggil grafologi. Okay, so Bonda harap perkongsian yang nak menarik. Okay, Bonda nak you all sama-sama dengan Bonda vote sebab Bonda mencari ahli jawatan kuasa untuk timbalan Presiden 2 PS. Tapi sebelum tu, sebelum kita akhirkan kita punya kelas, Bonda nak tunjuk dekat you all tentang aktiviti yang dijalankan oleh Club Peers Counselling. Susah. Okay. Harap internet lanjut. Okay, again, setiap petang nanti Cik Nur dia bersukan di belakang. Nanti kita boleh join lah setiap Khamis bagi kalau tadi boleh tengok pelajar sivil dengan pelajar kimia memang ada dalam kampus. Mungkin kita boleh buat aktiviti lah buat aktiviti bersama. Boleh kita boleh buat tanaman ke kan? Dengar. 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 Ada audio ke Bonda? Ada lah. Dia tak keluar apa ni? Tak ada suara. Wah, Bonda pun rasa tak suara ke sebab Bonda off sini jap.
Oh, sekejap. Dia macam hari tu lah ni, tak nak pakai macam ni. Wait lah. Bila entire screen tu dia tak nak. So, dia pakai window. Okay. Apa kartun? Oh, mesh. Take your phone, go there. Well, there's no need now to hesitate, 'cause I know what's running through your mind. Well, and the way I know is Ya, apa ada slime?
through your mind. Okay, yang ni aktiviti. So kenapa kena ada baju? Nanti kalau buat aktiviti kena pakai pakaian lah. My heart's been feeling it for a while. We've been waiting long enough for something to feel so right. Why don't you and I turn it up a notch and blow our mind? Well, close your eyes, make a wish, lean on in for that first kiss. The time is right for you and I to become a little more than friends. Let's cross that line, what do you say? Lose our inhibitions, get carried away. We can watch our love story begin. Ooh, baby, lean on in. Boy, I've been watching you oh so long. Been going crazy thinking about us. Dreaming of the day when you would take my hand, just so I could feel your touch. Pull me in, take me away to a place that no one knows, so I can have you all to myself, dangerously close. Close your eyes, make a wish, lean on in for that first kiss. The time is right for you and I to become a little more than friends. Let's cross that line, what do you say? Lose our inhibitions, get carried away. We can watch our love story begin. Ooh, baby, lean on in. Close your eyes, make a wish, lean on in for that kiss. Time. Okay, itu adalah antara aktiviti-aktiviti yang untuk bukan batch Daniel. Batch Daniel banyak yang virtual, more online. So batch you tu batch yang senior sebelum kita pandemik COVID-19. So kenapa kita kena beli baju tu? Sebab aktiviti-aktiviti begitulah. Doa semoga kita akan face to face untuk semester depan supaya banyak aktiviti dan PIS antara kelab yang top 5 terbaik juga bagi kampus Pasir Gudang. Dan sentiasa setiap tahun ada je anugerah. Tahun lepas pun pernah ada anugerah. So Bonda harap dengan memilih pembimbing rakan sebaya punya kelas, automatically you adalah ahli persatuan peers counselor. Okay. Nanti Bonda akan di ruang WhatsApp masing-masing kita undi. Bonda tengah pilih calon-calon untuk majlis tertinggi sebab senior-senior nak retired. So you all yang continue. Jadi Bonda akan blast dalam group. So semua orang boleh buat nama, boleh buat nama dengan kawan, boleh buat nama sendiri, tak ada masalah, nanti kita undi. Okay, so itu saja kelas kita pada hari ini. Bonda mohon maaf dan salah silap, jangan lupa solat maghrib after this. Okay, itu saja dah pukul 7, 2 minit lagi pukul 7. Ada apa-apa soalan? Okay, kalau malu nanti boleh PM Bonda. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Alright, bye-bye. Thank you, madam. Alright. Terima kasih Bonda. Thank you, Bonda. Assalamualaikum. Okay, salam. Benda-benda. Thank you, benda. Alright.